kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita daripada surah Al-Isra' juzuk yang ke-15 ayat 70 ayat 67 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu
الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثوك خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri
benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri, tiada daya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita kembali sahabat-sahabat sekalian ya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita semua afiah al-mu'afah di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk lebih memberkati pertemuan Mihrabul Quran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah kita sama-sama ikuti dengan doa bersama-sama dengan Ustazah. Tuan-puan aminkan dengan harapan mudah-mudahan Allah memustajabkan doa kita. Tema doa kita ini kalau tengok pada buku rujukan doa Qiyamil Lail ataupun doa Sahar adalah Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji-pujian. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك يا رب العالمين. Ya Allah, bagimu segala kesyukuran dengan apa yang telah Engkau lebihkan kami, dengan apa yang telah Engkau ciptakan kami, dengan apa yang telah Engkau kurniakan rezeki kepada kami, dengan segala pemberian Engkau kepada kami, hidayah Engkau kepada kami, ilmu Engkau yang Engkau ajarkan kepada kami, dan Engkau jadikan kami daripada pengikut semulia-mulia Nabi, sesempurna-sempurna hamba, seorang sebaik-baik Rasul, sebenar-benar yang akan memberikan syafaat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atasnya, ya Rabbal Alamin. اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام والإيمان ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمورنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا أبالنا، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك، لكن عافيتك أوسع لنا. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
Allahumma inna abduka ibnu abdika ibnu amatika fi qabdatik nasiyatuna biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana nura sudurana وربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود ويا مقصود يا ودود يا مقصود ويا ذا الكرم والجود اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم وحب ما يقربنا إلى حبه وإتباعه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua sahabat-sahabat? Apa khabar Kak Mek Habsah? Apa khabar Kak Salwa? Apa khabar Kak Ju? Apa khabar Hajah Wani? Apa khabar Puan Adalia? Apa khabar Puan Nurin? Apa khabar Hajah Zaleha? Apa khabar Puan Sri? Apa ya? Nama dalam ni tak ingat dah Ustazah ya. Apa khabar semua sahabat-sahabat muslimin muslimat, semoga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung lagi bicara kita tentang redha. Ya, mudah-mudahan kita terpilih untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan nafsul mutmainnah. Ya, jiwa yang tenang, yang sentiasa redha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah redha kepada kita. Jangan tinggal ya tuan-puan doa Allahumma inna nas'aluka nafsal mutmainnah tu'min biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Nah, doa ni jangan tinggal. Ya, Ustaz ulang lagi sekali. Allahumma inna nas'aluka nafsal mutmainnah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon jiwa yang tenang. Tu'min biliqa'ik, jiwa yang yakin bahawa dia akan bertemu dengan kamu. Wa tarda biqada'ik, jiwa yang redha dengan segala ketentuanmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan jiwa yang merasa cukup dengan seluruh pemberianmu. Doa tu jangan lupa doa memohon keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melihat surah Al-Maidah ayat 15 hingga 16. Surah Al-Maidah ayat 15 hingga 16 pada muka surat 110. Ini adalah di antara ayat-ayat yang membicarakan tentang redha, ya, tentang keredaan. Jadi kita akan rujuk pada surah Al-Maidah ayat 15 dan 16 muka surat 110. Ya, cepat-cepat ya, insya-Allah tuan-puan mudah-mudahan dapat sedia bersama-sama dengan ustazah. Ya, buka muka surat 110 Al-Quran masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sadaqallahul Azim. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami dengan menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi-isi Alkitab yang telah kamu sembunyikan, dan dia memaafkan kamu banyak perkara. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menerangkan. Maksud cahaya itu adalah Nabi SAW dan kitab yang menerangkan itu adalah Al-Quran. Dengan kitab itulah, yakni Al-Quran, Allah menunjukkan orang yang mengikuti keredaannya ke arah jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu jugalah Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohi baginda, taat kepada baginda, ini adalah dua jalan sahabat-sahabat sekalian untuk kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terpimpin dalam jalan yang Allah redai. Dalam suasana, boleh jadi seseorang itu dalam suasana kegelapan, gelap, panas, sempit, keluh kesah dan sebagainya, Allah keluarkan menuju kepada jalan yang penuh cahaya, jalan yang terang. Antara wasilah yang sangat utama, yang paling penting tuan-puan sekalian, ialah kita berpegang dengan Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dipimpin, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan keselamatan, kepada cahaya yang terang, kepada kehidupan yang terpimpin, yang penuh dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasilah yang paling utama tuan-puan sekalian adalah kita merujuk, bergantung, jadikan panduan kita adalah Al-Quranul Karim, dan juga mencontohi kehidupan seluruhnya yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalan, jalan untuk kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah menyambung bicara kita semalam. Kita nak menjelaskan tentang ciri-ciri hamba Allah yang Allah redai. Di mana kita sambung kepada ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga tuan-puan sekalian ialah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan dengan gigih amalan-amalan sunat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan dengan gigih amalan-amalan sunat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ustazah nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mana hadis tu Saya dah tanda tapi tak jumpa pula pagi ni. Tapi tak apa sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat mungkin pernah pernah mendengar ataupun masih ingat lagi tuan-puan sekalian tentang sebuah hadis Nabi SAW yang Allah menyebut dalam hadis tu, hadis Nabi tapi hadis kursi tuan-puan sekalian, di mana Allah mencintai seorang hamba tuan-puan sekalian yang dia melakukan amalan-amalan sunat sehingga Allah cinta kepada dia. Maknanya kita tu dari sudut amalan fardu kita dah lakukan. Kita cuba lakukan insya-Allah dengan sebaik-baiknya. Terus memperbaiki supaya kita dapat melaksanakan amalan fardu dengan baik.
Okey dah, selesailah yang fardu tu tuan-puan sekalian. Tapi ini bila kita sebut tentang manusia yang Allah redha kepada mereka ini, mereka adalah golongan yang bukan saja menyempurnakan yang fardu, tapi mereka melaksanakan ibadah-ibadah sunat ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kan dalam hadis tu menyebut mereka melaksanakan ibadah-ibadah sunat hingga Allah mencintai mereka. Jadi itu kena letakkan dalam hati kita satu harapan, satu keazaman dan cita-cita kita nak lakukan ibadah-ibadah yang sunat ini sampai Allah cinta kepada kita. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencintai kita, maka Allah memudahkan segala urusan kita. Ya, mata yang melihat diberikan petunjuk oleh Allah, telinga yang mendengar dengan petunjuk Allah, kaki yang melangkah dengan bimbingan, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan yang berkata-kata, lisan yang bercakap dengan bimbingan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah gambaran sebuah kehidupan yang sangat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ciri yang ketiga adalah kita melihat pada kehidupan hamba Allah tersebut, mereka gigih melaksanakan amalan-amalan yang sunat sehingga Allah mencintai mereka. Ya, maknanya simbolik cinta Allah ini adalah simbolik kepada Allah redha. Bila Allah redha dengan hambanya, Allah mencintainya. Bila Allah mencintainya, itu juga satu fahaman bermaksud ya Allah meredai hamba tersebut. Itu adalah ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mencintai Allah, yang meredai Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki nilai pengorbanan yang sangat tinggi. Dia berkorban, sanggup berkorban sebab dia nampak apa dia yang dia nak adalah keredaan Allah. Yang dia nak adalah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu mahal, terlalu berharga. Ya, kalau kita nak sesuatu tuan-puan, kita sanggup kan? Sanggup tak tidur malam. Ya, sanggup berjauhan daripada keluarga, sanggup sengkang mata, sanggup bersusah payah. Ya, Ustazah ingat lagi sahabat Ustazah ya. Dia nak apa ni? Dia ceritalah kalau nak boleh ada stesen minyak tuan-puan sekalian, macam mana training yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha stesen minyak ni. Ya, sanggup training berbulan-bulan, sanggup macam-macam lah ya. Maknanya Ustazah tengok pun agak heavy jugalah ya, agak struggle juga kalau nak jadi pengusaha minyak tu, yang ada stesen minyak ni. Jadi sehingga syarikat tersebut ya melihat keupayaan dan kekuatan kita, yakin dengan keupayaan kita untuk berikan kita kelulusan permit untuk membuka sebuah stesen minyak kan. Tapi kita sanggup kan, dia orang sanggup, sahabat besar sanggup. Sebab apa? Sebab dia nampak tu benda yang dia nak buat. Sanggup berkorban, sanggup bersusah payah. Tuan-puan, keredaan Allah ni terlalu mahal. Keredaan Allah ni terlalu hebat. Bukan bandingannya dengan segala apa yang ada dalam dunia ni. Bukan bandingannya dengan dunia dan segala isinya. Sama sekali bukan. Jadi bila kita sebut tentang keinginan kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu mesti ada kerelaan kita untuk berkorban. Kita kena ingatkan diri kita bahawa kita diuji dengan pengorbanan tersebut. Ya, pengorbanan itu menjadi bukti bahawa kita sangat inginkan wajah Allah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, contohnya tuan-puan, pada ayat yang ke-207. Ya, surah Al-Baqarah ayat 207, juzuk yang kedua. Ya, kita cepat-cepatlah cari insya-Allah. Ayat 207, juzuk yang kedua, iaitu pada muka surat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.
Ya, ini ayat ni jelas mengatakan ya di kalangan manusia tu kerana mereka nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, mereka sanggup mengorbankan diri mereka, nyawa mereka. Kita ni yang paling mahal pada kita nyawa lah tuan-puan, ya. Nak sampai kepada nyawa tu, kita sanggup tak korban, maknanya rasa sakit, rasa lelah, ya, rasa penat, sanggup tak? Ya, sebab nyawa ni lebih dahsyat lagi daripada rasa penat, rasa sakit tu. Ya, kita mungkin hanya mengorbankan masa, hanya mengorbankan harta, tapi bila sebut mengorbankan nyawa, habis semua-semua yang lain pun tu korban juga. Hilang semua kalau sebut mengorbankan nyawa ni, mengorbankan diri. Tapi Allah sebut dalam ayat tadi, di kalangan manusia ada yang sanggup yashri nafsahu, mengorbankan nyawanya, dirinya. Kenapa sampai tahap tu? Jangan cakap masanya, jangan cakap tenaganya, jangan cakap hartanya, jangan cakap keluarganya. Sebab dia pergi lebih jauh daripada itu, nyawanya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Dia sanggup. Kenapa? Ibtigha'a mardatillah. Sebab dia sangat menginginkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, ya sahabat-sahabat sekalian, kita dapati ada golongan yang sanggup berkorban habis-habisan tuan-puan sekalian. Ya, kerana dalam jiwa mereka keinginan yang amat besar mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjaga kehidupan jiwa mereka, kehidupan hati mereka yang penuh adab, penuh tertib dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjaga tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjaga lisan mereka, mereka menjaga respon mereka kepada setiap ketentuan Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan mereka menggunakan apa yang Allah kurniakan kepada mereka di jalan Allah, dan mereka sanggup mengorbankan sebuah kehidupan semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita nak korbankan tidur malam kita pun kadang-kadang payah. Kita nak korbankan keinginan nafsu kita pun payah. Ditimbang-timbang antara keinginan nafsu dengan apa yang ada di sisi Allah, kadang-kadang menang keinginan nafsu. Ya, padahal selalu banyak ayat Quran yang menyebut, ya, kamu menginginkan dunia, Allah menginginkan akhirat untuk kamu. Ya, lalu kita pun ikutkan keinginan dunia kita berbanding, meraihkan, mempertimbangkan, mengikuti, ya, bahawa Allah sebenarnya menginginkan akhirat untuk kita. Ya, Allah menginginkan kebaikan akhirat untuk kita, bukan kelalaian dunia, bukan kesibukan dunia dan sebagainya. Tapi apakan daya, ya, kita masih belum boleh dalam banyak-banyak keadaan, ya, untuk mengorbankan nafsu kita, keinginan kita. Ya, ia masih berleluasa, masih bergelora dalam jiwa kita, kerana keinginan kita kepada keredaan Allah itu mungkin masih belum cukup besar. Ya, masih belum cukup subur. Ya, sebab itu bila kita dapati ayat-ayat Quran, ya, kita tengok ayat Quran menyebut bagaimana hebatnya energi yang datang daripada ibtigha'a mardatillah, keinginan yang bersangatan kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin redha Allah ni sebab dia tahu tuan-puan, ya, dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu segala-galanya adalah milik Allah. Dia tahu yang maha berkuasa adalah Allah. Dia tahu kalau tidak dengan perkenan, keinginan, kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada satu manfaat pun yang sampai kepada dia. Kalau tidak dengan kuasa Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak juga dapat menjauhkan kita daripada sebarang bentuk kemudaratan. Dia tahu betapa mutlaknya kuasa Allah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang lain-lain ibarat tak ada je di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia fokus, ya, tumpuan dia, perhatian dia adalah ibtigha'a mardatillah. Dia tahu syurga tu Allah punya, ya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu perjalanan hidup dia lepas perjalanan hidup yang kekal abadi, sama ada kekal dalam nikmat atau wal-iyazubillah kekal dalam azab. Maka apa yang dia nak dalam hidup dia adalah keredaan Allah. Ya, Allah redha dengan dia, Allah suka pada dia, Allah cinta pada dia. Dah, itu adalah harapan yang sangat besar yang ada pada diri seorang hamba yang benar-benar mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun dunia ni tuan-puan sekalian, itu bawah tapak kaki, di hujung mata saja. Ya, maknanya ini adalah kehidupan orang yang sanggup untuk berkorban.
Dan orang yang nak berkorban ni, sahabat-sahabat sekalian, nak korban harta, nak korban nyawa ni, nak korban diri, nak korban kesenangan dan sebagainya, syarat utama ni adalah dia tidak mengikat diri dia dengan benda-benda tu. Kalau kita ikat diri kita, sangat mencintai keluarga, mengatasi cinta kita kepada Allah, maka kita tak akan dapat korbankan. Kalau kita ikat, maknanya terikat dah hati kita dengan dunia, dengan segala nikmat, dengan segala perhiasan dunia, so kita sangat susah untuk mengorbankan diri kita di jalan Allah. Kenapa? Sebab ikatan tu terlampau banyak. Satu-satu nak kena leraikan. Itu suka, ini minat, ini hobi, semuanya kemewahan dunia. Semuanya kehidupan dunia, itu ibarat nak lerai satu persatu tu payah sangat. Ya, payah nak lerai satu persatu. Nak sampai boleh mengorbankan jiwa raga di jalan Allah, itu kena leraikan satu demi satu ikatan-ikatan kecintaan kepada dunia, ya, kepada harta, kepada keinginan nafsu. Kalau dapat dileraikan satu persatu dengan izin Allah, nanti baru rasa lapang sangat, baru rasa luas sangat, baru rasa mudah untuk mengorbankan, ya, diri. Maknanya mengorbankan tenaga, mengorbankan segala-galanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ustazah tunjuk satu kisah, ya, tuan-puan sekalian. Bagaimana hebatnya keteguhan jiwa, ya, pengorbanan sahabat Nabi SAW, ya, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang, ya, sanggup saja meninggalkan dunia ini di atas jalan Allah. Sahabat yang Ustazah maksudkan itu adalah Khubayb bin Uday, ya, di mana Nabi SAW telah mengutuskan, ya, beberapa orang sahabat untuk mengajak kaum kafir kepada Islam, ya. Jadi pendek ceritanya tuan-puan sekalian, ya, Khubayb ni adalah salah seorang yang ditangkap, kemudian ditawan, kemudian dijual pula kepada kaum musyrikin di Makkah. Jadi macam itulah sebuah kehidupan, ya. Kita cuba bayangkan tuan-puan, hidup kita ni tiba-tiba ditangkap, kemudian ditawan, kemudian dijual. Macam tu je boleh jual kita pada orang, ya, tuan-puan sekalian. Bahkan untuk keluarga Khubayb ni, sebenarnya sebahagian daripada keluarga Khubayb ni pun telah ramai yang dibunuh di Badar. Jadi maknanya, ya Allah, ya Tuhan, ini sebuah keluarga yang terlalu tinggi pengorbanannya, ya, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Khubayb ni dibawa ke Tanaim. Ya, Tanaim kan mungkin pernah pergi kan tuan-puan ni yang menunaikan umrah dan haji. Di Tanaim lah Khubayb ini terus diseksa. Ya, diseksa di mana dia telah disalib di sebuah pohon kurma. Ya, tuan-puan, disalib dekat pohon kurma. Kemudian Abu Sufyan perintahkan kepada pengikutnya untuk jangan bunuh Khubayb ni sekaligus. Ya, tapi kita bunuh Khubayb ni, kata Abu Sufyan kepada pengikut dia, kita bunuh Khubayb ni dengan seksaan, kita seksa dia sikit demi sikit. Ya, kita pukul dulu sebab dia telah pun disalib, ya, maknanya telah disilangkan tangan dan kaki. Kita pukul dulu anggota-anggota badan seperti tangan dan kaki dulu. Kita ambil yang ujung-ujung dulu, ambil tangan, ambil kaki, kita seksa dia, jangan bunuh terus. Jadi ini adalah arahan Abu Sufyan kepada pengikutnya. Jadi orang-orang kafir pun berkumpul, ya, dalam keadaan Khubayb itu disalib di pohon kurma. Orang-orang kafir berkumpul dan masing-masing tu mulai memanah ke arah tapak tangan dan kaki Khubayb. Khubayb ni dah disilangkan, disalibkan dekat pohon kurma, ya. Jadi dalam keadaan Allahu Akbar tuan-puan, ya, dah kena ikat, dah kena salib, tak boleh bergerak apa dah, ya. Terima je lah. Jadi qadar Allah tuan-puan, ujian kepada Khubayb itu adalah orang-orang kafir datang, ya, masing-masing bawa anak panah, masing-masing memanah. Panahnya di mana sasarannya? Di tangan Khubayb ni dan juga di kaki Khubayb. Tetapi Khubayb ni kepalanya pun dia tak nak jatuhkan. Dah sakit ya tuan-puan, dah sakit. Kita boleh terkulai kepala kita ni. Tapi Khubayb ni nak jaga tuan-puan, nak jaga izzah sebagai seorang Muslim ni. Dia nak jaga keteguhan jiwa ni. Khubayb tetap menegakkan kepalanya dan tidak sedikit pun mengeluh, di mana orang-orang kafir melihat keadaan kepala Khubayb ni,
ketika mana menerima seksaan ni setegak gunung yang kukuh, ya, yang kukuh teguh di atas bumi. Masya Allah, subhanallah. Ya, jiwa tu kuat tuan-puan sekalian. Ya, kemudian orang-orang kafir ni sakit hati lah. Ya, sakit hati tengok setara tu kena anak panah kaki dengan tangan tapi kepalanya tegak elok molek aja. Ya, sehingga akhirnya setelah banyak dah tangan kaki Khubayb ni dihujani dengan anak panah, Abu Sufyan pun datang dekat dengan dia. Ya, Abu Sufyan kata, "Hai Khubayb." Maknanya sekarang ni Abu Sufyan nak pakai psikologi lah pula kan, ya, nak bagi sakit hati Khubayb ni sebab nampak macam okey je walaupun diseksa. Jadi Abu Sufyan ni kata dengan Khubayb, "Hai Khubayb, bagaimana jika Muhammad yang menggantikan tempatmu sekarang dan engkau aku bebaskan untuk kembali kepada keluargamu?" Ya, sebab orang kafir ni tahu tuan-puan, ya, orang Islam ni, sahabat-sahabat Nabi ni, jangan sakitkan, jangan sebut je, jangan sakitkan Nabi SAW, maka seluruh kesakitan itu akan dirasai dan ditanggung oleh para sahabatnya, oleh para sahabat baginda Nabi SAW. Jadi kalau sakitkan sahabat tu semata-mata, tak sakit sangat. Tapi sakitkan Rasulullah SAW, ya apa saja berkaitan dengan Nabi SAW, itu akan sangat mencederakan hati para sahabat. Masya Allah, subhanallah. Hebatnya para sahabat tuan-puan. Jadi Abu Sufyan pun datanglah jumpa dengan Khubayb. Macam mana Khubayb? Aku ganti tempat kamu sekarang ni dengan Muhammad. Kamu boleh balik kepada keluarga kamu dengan bebas. Lalu dengan tegas Khubayb menjawab, "Demi Allah, tidak terbersit sedikit pun keinginanku untuk bersama keluargaku." Dalam keadaan Nabi SAW tertusuk duri, bagaimana mungkin aku menjadikan baginda menggantikan tempatku ini? Ya, kata Khubayb, Nabi SAW kalau tertusuk duri, ketika itu aku tak ada keinginan langsung nak duduk bersama keluarga aku. Sebab Nabi tertusuk duri. Aku kena selesaikan dulu Nabi. Aku kena bersama dengan Nabi SAW. Ya, aku terasa apa yang terasa dari Nabi SAW. Kalau tertusuk duri pun aku tak nak balik pada keluarga aku. Apatah lagi aku dalam keadaan kamu hujani aku tangan kaki dengan anak panah. Aku tak pernah teringin untuk Nabi menggantikan tempatku ini. Abu Sufyan membalikkan telapak tangannya dan berkata, "Sungguh tak ada orang yang mencintai orang lain seperti mana cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad." Maknanya Abu Sufyan cakap dalam keadaan geram, marah. Memang tak pernah jumpa orang cinta pada orang macam sahabat Muhammad cinta pada Muhammad. Itu kata-kata Abu Sufyan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Abu Sufyan berkata lagi, "Apakah yang engkau inginkan sesuatu sebelum kematianmu?" Ya, sekarang di atas jalan Allah kerana Khubayb ini bersama dengan Nabi SAW, kerana Khubayb ini memperjuangkan dakwah Islam, ditangkap, diseksa dan nak dibunuh. Lalu Abu Sufyan tanya, "Kau nak apa sebelum kau mati?" Lalu Khubayb menjawab, "Aku ingin melakukan solat 2 rakaat. Ya, aku nak lakukan solat 2 rakaat. Lalu Abu Sufyan kata, "Okey, aku bagi kamu kesempatan untuk melakukan solat sebanyak 2 rakaat." Ya, lalu Khubayb pun melakukan solat 2 rakaat, dan untuk pengetahuan tuan-puan, Khubayb adalah orang pertama yang melakukan solat sunat sebanyak 2 rakaat sebelum kematian. Dia dah tahu dah orang nak bunuh kan. Jadi Khubayb ni adalah orang pertama yang melakukan solat 2 rakaat sebelum kematian. Tapi Khubayb lakukan solat 2 rakaat tu tuan-puan, ringkas je. Maknanya bukan yang panjang, bukan baca surah Al-Baqarah ke apa, tak ada. Ya, Khubayb baca ringkas saja, ringan sangat. Kelihatannya solat 2 rakaat Khubayb. Apa kata Khubayb? "Demi Allah, kalau saja kalian tidak mengira bahawa aku takut menghadapi kematian, aku pasti akan memperpanjangkan solatku." Ya, sebab solat ni hubungan dengan Allah. Dahlah nak mati kan, mungkin mati kan, ya, kena bunuh. Pasti nak panjang sangat. Tapi Khubayb tak nak orang kafir menyangka, ya, sebagai seorang Muslim, sebagai sahabat kepada Rasulullah SAW, ya, sebagai manusia yang beriman kepada Allah, tak nak orang kafir menyangka aku ni takut mati.
Sebab tu aku panjangkan semayang aku. Sebab aku panjangkan solat aku. Ya. Kalau tak kerana itu, pasti aku akan panjangkan solat aku. Tapi aku tak nak kamu berfikir sahabat Muhammad takut mati. Ya, takut mati di jalan Allah. Tak nak fikir macam tu, aku ringankan solat aku. Dan Khubayb telah melantunkan satu syair, tuan-puan, yang menyatakan, menggambarkan keteguhan pendiriannya menjelang akhir hayatnya. Maksud syairnya adalah, ketika aku dibunuh dalam keadaan berserah diri kepada Allah, aku tak pedulikan kematianku. Kerana nikmatnya berserah diri kepadanya. Semua ini adalah kehendaknya. Dengan barakahnya jua, dia akan menghimpun jasad yang berselerak. Jadi kalaupun nanti dibunuh, dipotong, dihancurkan, tapi Allah pasti akan menghimpunkan semula jasad yang berselerak itu. Ya. Jadi dia tak kisahlah macam mana pun kamu nak buat pada jasad ni. Ya. Dan setelah melantunkan syair tersebut, Khubayb telah berdoa kepada Allah, di mana doanya itu telah menakutkan seluruh orang kafir yang ada ketika itu. Apa doa Khubayb? Ya Allah, Engkau hitunglah jumlah mereka semua. Dan kemudian ya Allah, binasakanlah, cerai-beraikanlah mereka. Jangan biarkan satu pun tersisa daripada mereka. Mendengar doa Khubayb tu, tuan-puan sekalian, orang-orang kafir yang duduk dekat tadi mulai jauhkan diri, takut kena hitung kan? Ya Allah, Engkau hitunglah jumlah mereka. Jangan Kau biarkan mereka, kecuali Kau musnahkan mereka, Kau binasakan mereka hingga tidak tersisa sedikit pun daripada mereka. Orang kafir dengar, tuan-puan, menjauhkan diri, ya, diliputi rasa takut. Mereka takut sangat tertimpa dengan doa Khubayb tersebut. Ya, dan tuan-puan sekalian, ya, doa Khubayb tadi, keyakinan Khubayb tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan orang kafir pula yang tunduk kepala, takut, sedangkan kepala Khubayb tetap tegak saja dengan kekuatan iman, keteguhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Khubayb yang sanggup berjuang, sanggup berkorban. Ya, kerana kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takut dengan mati, kerana sangat mengharapkan pertemuan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai satu contoh, tuan-puan sekalian, bagaimana ya pengorbanan yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar ingin mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Urut dada kita selalu, usap dada kita selalu, sabarlah. Ya, teguhlah hati ni. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sambil kita pun ya motivasi diri kita kan pujuk. Memang dengan nafsu ni tuan-puan nak kena pujuk selalu. Ya, nak kena pujuk selalu. Kita pegang dada kita ni pujuk, ya, Allahumma afriq alaina sabra. Kadang-kadang memang kena monolog, cakap dengan diri, sabarlah, ya sabarlah. Ya, kesabaran ini nanti ketika mana kamu dekat akhirat, kamu akan terasa seolah-olah kalaulah susah sangat pun hidup kat dunia ni, sebenarnya macam sabar sesaat je. Ya, jadi kalau hidup kita ni ada senang, ada susah, jadi lagilah sekejap sabar tu. Jadi katakan diri sabarlah. Kalau termarah, ya maknanya terlanjur ya dengan sikap-sikap yang tak baik, cepat-cepat istighfar, astaghfirullahalazim. Ya, tengok pada ayat yang Ustazah baca tadi kan. Segolongan manusia tu ada yang mengorbankan diri mereka di jalan Allah. Dan Allah itu sangat penyantun, ra'ufum bil ibad. Ya. Kita mungkin rasa macam ya Allah sakitnya, penatnya nak berjuang ni, ya. Memang macam-macam lah rasanya bila kita berkorban, ya, mengorbankan harta, tenaga, masa, diri di jalan Allah. Tapi tengok Allah sambut dengan apa? Sesungguhnya Allah ra'ufum bil ibad. Sangat lembut dengan hamba-hambanya, sangat penyantun dengan hamba-hambanya. Itu untuk memujuk hati kita, tuan-puan sekalian, bahawa Allah takkan mensia-siakan kita. Allah akan jaga kita. Allah tatang kita. Ya, kita nampak orang yang sakit contohnya kan, ataupun orang yang berjuang di jalan Allah, ya Allah, kena apa? Kena maki, hamun, kena cerca, kena fitnah dan sebagainya. Tapi kita jangan risau, tuan-puan. Kenapa? Sebab Allah menjaga kita dengan menyebut ra'ufum bil ibad. Allah itu sangat santun kepada hambanya, lembut dengan hambanya. Bila kita baca, kita tahu bahawa
Allah akan letakkan hamba-hamba yang Allah redai ini, yang sanggup berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sangat istimewa. Keadaan yang tenang, keadaan yang tenteram, keadaan yang harmoni, keadaan yang sentiasa disantuni. Allahu Akbar. Ya, bayangkanlah tuan-puan sekalian, keadaan yang sangat indah yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang sanggup berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu raufum bil ibad. Allah itu sangat penyantun kepada hamba-hambanya. Sahabat-sahabat sekalian, begitu juga orang yang sanggup berkorban harta. Kita tengok pada surah Al-Baqarah ayat 265. Adalah golongan yang sangat inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Kita tengok Quran ya. Al-Baqarah 265. Muka surat 45. Ya. Muka surat 45, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran yang tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Masya Allah, subhanallah. Orang yang melakukan sesuatu kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk keteguhan jiwanya, imannya kepada Allah, Allah tidak pernah sia-siakan. Semuanya Allah lipat kali gandakan. Pertolongan Allah datang daripada segenap penjuru. Sama ada hujan lebat ke, hujan gerimis ke, semua keadaan menjadi jalan kebaikan kepada orang yang sanggup mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mencari keredaan Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita berhenti dulu setakat ini. InsyaAllah kita bertemu semula pada hari Isnin. Bertemu semula pada hari Isnin. Jadi esok hari Ahad, Ustazah mohon keuzuran, tidak ada Mihrabul Quran untuk hari Ahad esok, kerana Ustazah ada urusan di luar daerah. Ada urusan di luar. Jadi urusan tersebut juga, maknanya Ustazah kena beri komitmen juga seawal subuh. Jadi Ustazah minta maaf. Tidak juga dapat untuk melakukan rakaman lebih awal kerana kekangan masa. Jadi insya-Allah esok pagi Ahad esok kita tengoklah ulangan-ulangan Mihrabul Quran. Mihrabul Quran ni dah sampai siri ke-95 tak silap Ustazah. Jadi tengok balik ulangannya, amalkan balik semula apa yang kita mungkin terlepas pandang dan sebagainya. Ataupun baca balik ruqyah bersama-sama dalam perkongsian ruqyah Ustazah. Jadi insyaAllah kita bertemu semula pada hari Isnin insyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Maafkan Ustazah salah silap. Doakan segala yang terbaik juga kepada Ustazah dan keluarga. Dan tuan-puan silakan untuk follow satu grup Facebook Ustazah yang khusus, iaitu grup supporter Ustazah Nur Hafizah Musa. Jadi dalam grup tu Ustazah akan kendalikan sendiri.
Ya, ada beberapa grup tu ustazah bersama dengan admin ya, admin pun boleh tolong juga. Tapi yang grup untuk supporter Datuk Dr. Ustazah Nafizah Musa tu memang ustazah kongsikan perkara yang agak peribadi juga yang kita tak nak secara terbuka sangat. Jadi dalam tu saja. Ustazah ada invite juga dan boleh juga untuk cari grup tu dalam Facebook dan kemudiannya boleh sama-sama follow lah. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ada circle yang baik yang sentiasa berlumba-lumba pada kebaikan insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.